Assalamualaikum semua. Semoga hari Anda semua diberkati dan dipenuhi dengan ketenangan. Hari ini kita nak sembang tentang Al-Quran Al-Karim, peneman, penasihat dan penyembuh hidup kita. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tapi sumber kekuatan dan inspirasi yang sentiasa ada untuk kita. Hidup ini ibarat perjalanan panjang, kadang terang, kadang gelap. Ada masa kita rasa kuat, ada masa kita perlukan panduan untuk terus melangkah. Dalam perjalanan ini, Al-Quran adalah peta dan cahaya kita. Ia menerangi jalan yang gelap, memberi harapan ketika kita hampir putus asa. Ia bukan sekadar kitab untuk pahala, tapi manual lengkap kehidupan dari Allah SWT. Setiap helaian mengandungi petunjuk untuk setiap aspek kehidupan kita. Setiap ayat mengandungi kebijaksanaan, kisah pengajaran, prinsip membina keluarga, masyarakat dan negara. Ia membimbing kita menjadi insan yang lebih baik, membentuk akhlak dan pribadi mulia. Al-Quran juga mengajar tentang alam, sains dan keajaiban ciptaan Allah. Ia mengajak kita berfikir, merenung dan menghargai kebesarannya dalam setiap ciptaan. Bila hati resah, kita temui ayat-ayat tentang sabar dan ketenangan. Al-Quran menenangkan jiwa, memberi kekuatan untuk menghadapi ujian hidup. Bila gembira, ada ayat syukur dan cara menzahirkan terima kasih. Ia mengingatkan kita untuk sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan. Jawapan persoalan hidup ada dalam Al-Quran. Setiap persoalan, cabaran dan keraguan pasti ada panduan dan jawapannya di dalamnya. Tapi adakah kita benar-benar memahami mesejnya? Atau sekadar membaca tanpa menghayati makna yang tersirat? Proses tadabbur, merenung dan menghayati ayat itulah kuncinya. Dengan tadabbur, kita dapat menyelami hikmah dan rahsia yang Allah sampaikan. Tadabbur bukan sekadar aktiviti intelektual, tapi perjalanan rohani yang menghubungkan akal, hati dan Allah. Ia membina hubungan yang lebih dekat dengan Pencipta. Tanpa tadabbur, bacaan kita mungkin tidak mengubah jiwa dan tingkah laku. Kita hanya membaca di permukaan, tanpa merasai keindahan dan kekuatan ayat Allah. Mari niatkan untuk jadikan Al-Quran sahabat harian, bukan sekadar bacaan sekali-sekala. Jadikan ia teman setia dalam setiap langkah kehidupan. Bila Al-Quran jadi panduan utama, hidup kita lebih terarah, tenang dan bermakna, cahaya dunia dan akhirat. Setiap hari terasa lebih bermakna dan penuh harapan. Jom mulakan perjalanan indah ini, teruk ke khazanah ilmu dan hikmah dari kalam Allah. Bersama kita jadikan Al-Quran sebagai cahaya penerang jalan kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke tadabbur Quran kuantitatif, gabungan tadabbur dan data. Ini adalah satu pendekatan baru yang menggabungkan kekuatan refleksi rohani dengan ketepatan analisis angka. Ia mudah. Kita bukan sahaja merenung makna ayat, tetapi juga meneliti corak, kekerapan, serta struktur Al-Quran menggunakan angka dan statistik. Dengan cara ini, kita dapat melihat dimensi baru dalam memahami wahyu. Kenapa gabungkan iman dan angka? Sebab Allah ciptakan alam dengan keseimbangan dan ukuran tepat. Begitu juga Al-Quran. Setiap ayat dan surah tersusun rapi, mencerminkan keindahan ciptaannya yang penuh hikmah. Ada keajaiban matematik tersembunyi dalam susunan ayat dan perkataan. Setiap bilangan, urutan dan pengulangan membawa maksud tersendiri yang menambah kekaguman kita terhadap Al-Quran. Contohnya, kita boleh kira berapa kali rahmat dan azab disebut, memberi gambaran luasnya kasih sayang Allah. Analisis ini membuka mata kita terhadap keseimbangan mesej dalam Al-Quran. Pendekatan ini sangat sesuai untuk generasi digital yang biasa dengan data dan statistik. Ia menjadikan pembelajaran Al-Quran lebih interaktif dan relevan dengan gaya hidup masa kini. Tadabbur kuantitatif, jadikan proses tadabbur lebih sistematik dan terukur. Kita boleh jejak tema, amalan dan kemajuan. Setiap pencapaian boleh direkod dan dianalisis untuk pemahaman yang lebih mendalam. Ia bukan ganti tadabbur tradisional, tapi alat bantu memperkayakan pengalaman. Gabungan ini membolehkan kita menghargai warisan lama dan teknologi baru secara serentak. Ia jambatan antara akal logik dan jiwa rohani. Dengan menggabungkan kedua-duanya, kita dapat mendekati Al-Quran secara lebih seimbang dan menyeluruh. Melihat keharmonian angka dan struktur, hati jadi lebih yakin menerima mesej ilahi. Setiap penemuan baru menambah keyakinan dan rasa kagum terhadap kebesaran Allah. Kita hargai Al-Quran dari sudut makna dan keindahan susunannya. Setiap huruf dan ayat membawa nilai estetika dan makna yang mendalam. Inilah cara baru mendekati Al-Quran secara lebih mendalam dan bermakna. Membuka ruang untuk generasi kini memahami dan mencintai Al-Quran dengan cara yang lebih dekat di hati dan minda.
Mari kita kenali bersama formula dimensi harmoni, sebuah kerangka unik yang membantu kita membina kehidupan seimbang berlandaskan petunjuk Al-Quran yang abadi. Formula ini bukan sekadar teori, tapi peta jalan praktikal untuk mencapai kesejahteraan rohani dan duniawi. Formula ini membahagikan hidup kepada 5 dimensi utama: hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, pembangunan diri, tanggung jawab kepada alam sekitar, serta keadilan dan etika. Setiap dimensi saling berkait membentuk asas kukuh untuk kehidupan yang harmoni dan seimbang. Menariknya, setiap dimensi ini diwakili oleh ayat dan surah tertentu dalam Al-Quran yang menjadi panduan khusus untuk setiap aspek kehidupan kita. Secara praktikal, apabila kita membaca Al-Quran, kita boleh kenal pasti ayat-ayat tersebut termasuk dalam dimensi mana, lalu memudahkan kita memahami konteks dan pengajaran yang ingin disampaikan. Contohnya, surah Al-Asr mengandungi unsur iman, hubungan dengan Allah, amal soleh, pembangunan diri, dan pesan-memesan hubungan sesama manusia. Setiap ayat membawa makna mendalam untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan cara ini, Al-Quran menjadi panduan yang dinamik dan relevan, bukan sekadar teks statik yang hanya dibaca tanpa penghayatan. Ia sentiasa hidup dalam amalan harian kita. Formula ini membantu kita mencapai keseimbangan sebenar supaya tiada satupun aspek penting dalam hidup terlepas pandang atau diabaikan. Ia juga boleh dijadikan checklist mingguan. Minggu ini fokus pada ibadah, minggu depan pada pembangunan diri, dan seterusnya. Memastikan setiap dimensi diberi perhatian sewajarnya. Hasilnya, kita menjadi Muslim yang holistik, cemerlang dalam semua dimensi kehidupan, baik kerjaya, keluarga, maupun masyarakat. Islam menuntut keseimbangan dalam segala hal, bukan hanya menumpukan pada satu aspek sahaja. Inilah keindahan ajaran Islam yang menyeluruh. Formula ini memudahkan kita bermuhasabah dan memperbaiki diri secara menyeluruh dari segi rohani, emosi, dan sosial. Jadikanlah formula ini sebagai panduan harian agar hidup kita sentiasa harmoni, teratur, dan penuh makna selari dengan ajaran Al-Quran. Setiap surah Al-Quran ada tema utama. Dalam tadabbur kuantitatif, kita fokus pada surah kunci untuk setiap dimensi. Surah Al-Ikhlas, Tauhid, Asas Akidah. Surah Ar-Rahman, Rahmat, Nikmat Allah diulang-ulang. Surah Al-Asr, Kesabaran dan Kejayaan Dunia Akhirat. Surah Al-Ma'un, Keadilan Sosial, Tanggung Jawab kepada Masyarakat. Untuk ekologi, lihat ayat-ayat seperti Surah Al-Araf, Larangan Merosakkan Bumi. Kenal pasti surah dan ayat kunci, tadabbur jadi lebih berstruktur dan terarah. Contoh minggu ini fokus tema rahmat melalui surah Ar-Rahman. Amalan jadi lebih bermakna, impak lebih mendalam pada jiwa dan tingkah laku. Kita bina dimensi harmoni dalam diri secara berperingkat. Inilah cara praktikal mendekati Al-Quran dalam kehidupan. Dalam tadabbur kuantitatif, kita lihat keajaiban angka dan struktur Al-Quran. Contoh dunia dan akhirat masing-masing disebut 119 kali, simbol keseimbangan hidup. Syaitan dan malaikat, 88 kali setiap satu, isyarat pertarungan seimbang dalam diri manusia. Keseimbangan numerikal ini bukti mukjizat Al-Quran, bukan kebetulan. Struktur surah juga menakjubkan, ring composition seperti dalam surah Al-Baqarah, tema awal dan akhir saling mencerminkan. Penemuan ini mustahil direka manusia, apalagi Nabi yang ummi. Tadabbur kuantitatif bukan sekadar cari makna, tapi saksikan bukti keagungan pencipta. Iman jadi lebih kukuh, bukan sekadar ikut-ikutan. Kita hayati Al-Quran akal dan hati, yakin pada kebenarannya. Inilah keunikan tadabbur kuantitatif, iman berasaskan bukti. Bagaimana nak amalkan tadabbur kuantitatif? Gunakan dashboard dimensi harmoni, cermin amalan harian kita. Seperti dashboard kereta, ia tunjukkan status 5 dimensi: Allah, manusia, diri, alam, keadilan. Tetapkan matlamat mingguan atau bulanan untuk setiap dimensi. Contoh, baca Al-Quran 15 minit sehari, bersenam 3 kali seminggu. Setiap amalan ditanda dalam dashboard, lama-lama nampak korak dan trend. Dashboard jadikan amalan boleh diukur. Kadang kita rasa dah cukup baik, tapi data tunjuk sebaliknya. Ia beri maklum balas jujur, bantu muhasabah secara objektif. Melihat kemajuan di dashboard jadi motivasi kuat, graf meningkat, rasa puas. Dashboard bukan untuk menunjuk, tapi alat peribadi pantau perjalanan diri. Muhasabah jadi lebih konkret dan praktikal sesuai gaya hidup moden. Amalan agama jadi lebih teratur dan seronok diikuti. Inilah cara kekal istiqamah dalam pembangunan diri. Manusia perlukan sokongan, komuniti tadabbur sangat penting.
Platform digital mudahkan kita bina komuniti tanpa sempadan. Grup WhatsApp, Telegram, Facebook atau aplikasi khas, semua boleh jadi tempat berkongsi tadabbur. Ahli boleh kongsi refleksi, pengalaman dan saling memberi semangat. Cabaran membaca bersama seperti khatam surah Al-Kahfi jadikan amalan lebih konsisten. Komuniti beri motivasi dan accountability. Bila ada rakan, kita lebih committed. Boleh tanya soalan, dapat bondan of rakan. Rasa kebersamaan penting untuk kekalkan semangat. Komuniti digital pupuk persekitaran positif. Semua saling. Platform digital bukan sekadar tapi alat dakwah dan pendidikan. Bersama, kita lebih dekat dengan Al-Quran dan Allah. Hidup moden sibuk, ramai rasa tiada masa tadabbur. Tadabbur kuantitatif direka untuk bantu kita susun masa dan fokus. Dengan formula dimensi harmoni, kita boleh pilih tema tadabbur ikut keperluan semasa. Tekanan kerja, fokus pada ayat sabar. Al-Quran jadi beri penyelesai masalah aktif, bukan sekadar bacaan sampingan. Dashboard digital mudahkan jejak amalan boleh kemas kini di mana-mana. Proses jadi seronok, macam game nak tingkatkan skor diri. Amalan agama jadi interaktif, bukan ban. Kita nampak hasil sebar meningkat, hubungan keluarga harmoni, stres menurun. Bila nampak perubahan positif, besi untuk urus bertambah kuat. Al-Quran kekal relevan walau sesibuk manapun hidup kita. Tadabbur Quran kuantitatif berpotensi jadi gerakan global. Visi Al-Quran difahami dan diamalkan sebagai panduan hidup sejagat. Bahasa data dan angka universal mudah difahami semua bangsa. Carta dan graf mudahkan mesej Al-Quran sampai ke audiens luas, termasuk bukan Islam. Keindahan struktur Al-Quran boleh buka hati ramai untuk mengkaji lebih mendalam. Platform global, umat Islam seluruh dunia kongsi penemuan tadabbur, belajar dari konteks budaya berbeza. Ini pupuk persaudaraan ummah sejagat. Tadabbur kuantitatif jantan warisan agung dan realiti moden. Gabungkan rohani dan teknologi, mudahkan amalan dan kefahaman Al-Quran. Mulakan dengan diri, ajak keluarga dan rakan, sebarkan cahaya harmoni ilahi ke seluruh dunia. Meneroka harmoni ilahi Al-Quran dengan tadabbur Quran kuantitatif, pendekatan revolusioner. Pengenalan kepada tadabbur Quran kuantitatif. Al-Quran sebagai kalam ilahi adalah sumber kebijaksanaan yang tidak terbatas, menyatukan kerohanian, intelektual dan panduan praktikal untuk kehidupan manusia. Namun bagaimana kita dapat memahami dan menghayati keindahan serta harmoni Al-Quran dengan cara yang sistematik dan relevan dengan zaman moden? Sistem Quran berbasis tadabbur. Quran kuantitatif menawarkan pendekatan revolusioner yang menggabungkan refleksi mendalam tadabbur dengan analisis kuantitatif, mendedahkan struktur ilahi Al-Quran melalui corak nombor, tema dan hubungan antara surah. Sistem ini bertujuan untuk menjadikan Al-Quran bukan sekadar teks suci, tetapi panduan hidup yang dinamik, mampu membimbing individu dan komuniti ke arah harmoni ilahi. Dalam bab ini, kita akan meneroka asas-asas tadabbur Quran kuantitatif yang merangkumi pendekatan berstruktur untuk memahami 114 surah Al-Quran sebagai satu kesatuan yang saling berkait, membentuk dimensi harmoni yang menginspirasi kehidupan yang bermakna. Bab 1, Formula Dimensi Harmoni. Inti tadabbur Quran kuantitatif adalah formula dimensi harmoni, rangka kerja yang menyusun kebijaksanaan Al-Quran kepada komponen yang saling berkait. Uswat wahyu, wahyu asas seperti perintah Iqra, baca dalam surah Al-Alaq 1. Makna Quran, inti makna Al-Quran menekankan tema seperti rahmat, keadilan dan kesabaran. Sifat-sifat suci, sifat-sifat ilahi Allah yang tercermin dalam ajaran Al-Quran. Struktur ayat suci, corak dalam ayat seperti yang terdapat dalam surah Al-Hijr 15. Filsafat ayat suci, pandangan falsafah yang diperoleh daripada ayat. Harmoni, makna, menghubungkan makna Al-Quran dengan aplikasi kehidupan sebenar. Kamus pola surah, kamus corak khusus surah untuk tafsiran. Kamus pola, corak nombor dan tematik, contohnya formula 1924 surah Al-Hijr. Tadabbur uswat, proses refleksi untuk memahami ajaran Al-Quran. Komponen ini bekerjasama untuk mencipta pemahaman holistik tentang Al-Quran, menggalakkan penglibatan intelektual dan praktikal. Bab 2, surah kunci dan enjin tadabbur Quran. Kuantitatif, mengenal pasti surah kunci, contohnya surah 19, 29, 70, start laku 7, yang berfungsi sebagai tiang tematik, masing-masing dikaitkan dengan konsep tertentu. Surah 19 ayat, Tauhid keesaan Allah. Surah 29 Al-Ankabut, rahmat kasih sayang. Surah 20 sabar, ketabahan. Surah 88 ekologi, alam sekitar. Surah 17
keadilan sosial. Mekanisme Enjin 1.11 menghubungkan surah-surah ini dengan tindakan, menggunakan kitaran berasaskan masa untuk merenung makna dan menerapkannya secara praktikal. Bab 3. Korak numerik dan keajaiban Al-Quran. Ta'abbud Quran kuantitatif menekankan korak nombor Al-Quran untuk mendedahkan struktur ilahi. Sebagai contoh, surah Al-Hijr dengan formula 15+2 6 melambangkan kedalaman dan keseimbangan. Muqatta'at, huruf terputus seperti Alif Lam Ra, ditafsirkan sebagai kod nombor dengan jumlah seperti 2+3+7+12 mencerminkan kesatuan. Corak ini memandu pemahaman yang mendalam tentang struktur Al-Quran. Bab 4. Dashboard harmoni menjembatani refleksi dan tindakan. Dashboard dimensi harmoni adalah sistem pemantauan tadabbur kuantitatif yang menjejaki tindakan kemajuan yang diilhamkan oleh Al-Quran. Ia mengukur indikator seperti kadar penyertaan dan kesan sosial, memastikan tadabbur diterjemahkan ke dalam hasil yang boleh diukur, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup untuk individu dan komuniti. Bab 5. Visi global dan platform digital. Visi tadabbur Quran kuantitatif adalah menjadikan Al-Quran sebagai panduan universal untuk kehidupan moden. Melalui platform digital, tadabbur Quran kuantitatif bertujuan untuk mencipta sistem dashboard, dimensi harmoni interaktif untuk menjejaki kemajuan tindakan, memupuk komuniti dalam talian untuk berkongsi pengalaman tadabbur, membangunkan alat tadabbur untuk membimbing refleksi harian. Mengapa tadabbur Quran kuantitatif penting? Tadabbur Quran kuantitatif mengubah Al-Quran daripada teks suci kepada rangka kerja dinamik untuk kehidupan. Ia menghubungkan kerohanian dengan praktikal, menggalakkan tindakan selaras dengan nilai-nilai Al-Quran. Dengan mengintegrasikan corak nombor, analisis tematik dan aplikasi praktikal, tadabbur Quran kuantitatif mendedahkan harmoni ilahi Al-Quran dengan cara yang relevan dengan kehidupan moden. Nota: catatan blok ini adalah ringkasan sistem tadabbur Quran kuantitatif berdasarkan dokumen yang diberikan. Untuk maklumat lanjut, teroka teks asal atau sertai komuniti tadabbur Quran kuantitatif dalam talian.